Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan dengan ucapan Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah, dan dibuktikan ucapan itu dengan perbuatan kita, menerusi tindakan yang kita buat apa yang disuruh dan kita tinggal apa yang dilarang. Itu bukti paling mudah orang bersyukur. Selagi mana dia melakukan maksiat atau dosa ataupun melanggar perintah ataupun masih buat perkara yang dilarang, maka kalau dia kata dia bersyukur, maka syukur itu hanya di mulut saja, kerana buktinya salah. Jadi dia tidak dapat dibuktikan. Sebagaimana seorang suami yang cakap dia sayangkan isterinya, tapi dia mengabaikan tanggungjawab. Sebab tanggungjawab kepada isteri itu perintah daripada Allah. Nafkahnya diabaikan, tidak melakukan kebaikan kepada pasangannya, maka dia telah melanggar perintah Allah. Maka sebenarnya dia tidak pun mencintai, ataupun dia tak ada pun istilah sayang kepada isterinya. Begitu juga kepada anak atau sesiapa sahaja. Apa sahaja yang kita cakap, sama ada dalam Fatihah kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, tapi kita masih langgar apa yang Allah perintahkan, masih buat apa yang dilarang, maka bacaan itu hanya sekadar bacaan. Sebab itu Nabi SAW pernah sebut, kam min qari'in yaqra'unal Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa ramai orang yang baca Al-Quran, sepatutnya dapat pahala, tapi kata Nabi, wal Qur'anu yal'anuh, tapi Al-Quran itu melaknat dia. Kenapa Quran melaknat orang yang baca Quran? Sebab dia baca, pertamanya berterusan kesalahan, dia tak nak belajar, dia biar salah, tak nak belajar. Yang kedua, dia tidak mengambil intisari atau intipati Al-Quran, dia tolak apa yang disuruh, apa yang dilarang, dia langgar semuanya. Maka kalau dia baca Quran, Quran itu melaknat dia. Na'udzubillah min dzalik. Justru sesedari tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada Allah, sama ada ucapan Alhamdulillah di luar solat, Alhamdulillah di dalam solat, Alhamdulillah ketika zikir lepas solat, semua puji itu mesti dibuktikan oleh Allah.
Boleh dibuktikan oleh kita kepada Allah. Dan dengan kehadiran kita ke masjid, datang solat berjemaah, ada tabung kita masuk duit, ada apa-apa saja benda yang benda baik boleh buat kita buat, maka ini semua bukti yang kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan begitulah tuan-tuan. Dan tak cukup dengan bersyukur pada Allah, hubungan kita dengan manusia, jangan dinafikan hubungan kita, hubungan dengan Allah, jangan dinafikan hubungan dengan manusia. Berapa ramai orangnya dengan Allahnya A, tapi hubungan dengan manusia dia fail. Pergi masjid rajin, tapi setiap kali dia balik saja ke rumah, jirannya terasa hati, jirannya sakit hati dengan dia. Okey, kalau dia keluar rumah, jiran dia dengar bunyi kereta dia keluar, lega, lapang betul hati jiran. Tapi setiap kali dia balik je ke rumah, walaupun dia orang masjid, jiran rasa sesak dada sebagainya, nak tegur segan. Jadi hubungan tu kita tolong jaga. Hubungan dengan manusia juga penting, sebab kita tak nak jadi orang yang muflis, iaitu yang kata Nabi SAW, orang muflis itu bukan orang yang tak ada dinar, tak ada dirham, bukannya orang yang tak ada duit. Bila Nabi tanya sahabat, sahabat jawab yang itulah, mala dinar wala dirham. Muflis ni siapa, tanya Nabi. Sahabat jawab, orang yang tak ada dinar, tak ada duit emas, dan orang yang tak ada duit perak, dirham. Nabi kata tak, muflis bukan itu. Muflis ni orang tu kuat semayang, kuat baca Quran, kuat sedekah, tapi dia menyakiti manusia lain, dia memfitnah manusia lain, dia menzalimi manusia lain, dia menyusahkan manusia lain. Maka pahala yang dia dapat disebabkan amal dia yang banyak tu, maka dia bagi satu-satu kepada orang yang dia zalimi, yang disakiti, menyebabkan habis pahalanya, sehingga kan ada beberapa orang lain yang nak menagih lagi kesilapan yang dia pernah buat kepada si fulan dan si fulan. Datang si fulan yang terakhir nak ambil pahala daripada dia, dah tak ada dah pahala dia, sehingga dia pula terpaksa ambil dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zalimi itu. Na'udzubillah. Muflis kita, semayang banyak, Quran banyak, sedekah banyak, hubungan dengan Allah kita A, tapi hubungan dengan manusia kita fail. Ini maka kita nak kena jaga-jaga juga. Sementara berbaki Syawal berapa hari lagi ni, yalah, walaupun raya tu sehari, tapi tak salah lah nak buat apa-apa event sempena Syawal ni. Ambil peluang untuk perbaiki hubungan, mungkin dengan jiran, bersalam-salaman, minta maaf, jumpa kawan-kawan lama, apa semua yang kita tak ada masalah ni, itu biasa. Yang luar biasanya jumpa orang yang kita ada masalah, itu luar biasa. Syawal ni tolong listkan berapa nama yang aku ni ada masalah, try. Kalau tak nak jumpa pun at least message sepatah dengan kata-kata yang baik atau dengan doa yang baik. Kalau tak sanggup nak direct, bagilah ayat-ayat manis-manis sikit dekat WhatsApp. At least kita cuba cari jalan nak perbaiki hubungan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu mukadimah kita pada malam ni. Kita nak sambung perbincangan kita menerusi kitab Syama'il Muhammadiyah. Hampir kita tangguhkan dekat sebulan lebih lah Haji Fadil, sebab sebulan lebih saya tak ada dekat sini. Kita masuk bab yang keempat. Kitab Syama'il ini mungkin barunya first time dengar, iaitu kitab yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan buku sejarah. Ini adalah buku peribadi. Ini adalah buku biografi. Ini adalah buku profil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nak kenal Nabi, ini salah satu bukunya. Ada banyak buku lain, tapi ini salah satu buku yang dihimpunkan hadis-hadisnya oleh Imam At-Tirmizi. Dia campur semua hadis itu dalam satu buku, namanya Syama'il Muhammadiyah, yang bermaksud kesempurnaan Nabi Muhammad ataupun kesempurnaan Rasulullah. Kita dah bincang bab 1, iaitu tentang fizikal Nabi, macam mana tingginya, warna kulitnya, tegapnya Nabi, sebagainya. Kita dah bincang juga tajuk tentang Khatamun Nubuwah, iaitu tanda kenabian Nabi. Kita dah bincang juga tentang rambut Rasulullah, bab yang ketiga, tak silap saja, bab yang ketiga pasal rambut Rasulullah. Hari ini bab yang keempat, cara merapikan rambut. Kesinambungan daripada bab yang ketiga, cerita pasal rambut. Okey, macam mana nak urus rambut? Babun ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tarajjul maksudnya merapikan rambut. Hadis yang pertama daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Aku pernah menyikat atau aku pernah menyisir rambut Rasulullah semasa aku sedang haid. Hadis ni dia ada dua konteks. Konteks pertama adalah Rasulullah suka sikat rambut
Kadang-kadang Rasulullah sikat sendiri, kadang-kadang isteri Nabi tolong sikat. Itu konteks pertama. Konteks yang kedua adalah berkaitan dengan Nabi sedang beriktikaf dalam masjid. Kalau kita boleh bayang masjid Nabi, Raudhah tu, sebelah kiri itu makam Rasulullah hari ni. Dan makam Rasulullah tu adalah rumah Nabi dengan Aisyah. Mana dinding hijau tu adalah rumah Nabi dengan Aisyah. Jadi bila Rasulullah sedang beriktikaf, Rasulullah start beriktikaf pada malam 21 Ramadan dan Nabi tak keluar sampailah malam raya, dan setengah riwayat sebut selepas mayang raya baru Nabi keluar daripada masjid. Walaupun rumah Nabi hanya seberang tabir sahaja. Masa tu dinding tak adalah, yang ada hanya tabir, hanya langsir. Mana kalau saya elak langsir, Nabi boleh masuk rumah, tapi Nabi tak keluar langsung daripada masjid selama 10 hari terakhir Ramadan. Tahun ni saya duduk di Mekah baru ni, pertama kali dalam sejarah saya 10 akhir dekat Masjidil Haram, dan pertama kali saya boleh beriktikaf sama dengan jemaah-jemaah lain dalam masjid dan tak balik. Kita nak rasa pengalaman tu, duduk, dan kita jadi semangat bila tengok orang lain semangat. Ada orang yang tak keluar langsung masjid, kita at least pergi balik lah juga apartment hotel kita. Pagi lepas subuh, saya pernah beberapa hari dalam 10 akhir tu, pagi lepas subuh tidur dengan dia orang. Especially pada malam yang ke-27 yang paling ramai orang tu lah, malam yang ke-25, 27, 29, hari-hari terakhir tu, kita cuba, maknanya malam daripada maghrib sampai subuh, lepas subuh tidur. Kan bangun dalam waktu duha, pukul 9, 10 bangun, pergi toilet ke masuk balik masjid, stay balik. Tapi ada orang yang memang tak balik langsung hotel, memang dia stay tidur terus dalam masjid. Masya Allah. Bila malam raya tu, kita boleh rasa kegembiraan dia tu, seronok. Tambahnya kita dah kenal semua-semua yang ada tu. Sebab bila kita dah kenal, kita dah spend time dengan semua jemaah lain ni, daripada Mesir, daripada Iraq, daripada Emirates, macam-macam ni, kita jadi rapat sampai sekarang duk berhubung. Maknanya kalau kita tak ada dekat saf tu, dia boleh contact kita, cari mana kau. Dia tolong copkan tempat, sebab tempat sangat padat, tapi dia boleh tolong jaga kita. Jadi kegembiraan bila malam raya tu, masing-masing berpelukan, masing-masing mengucapkan doa, terima kasih sebagainya. Sebab malam raya tu terus semua yang beriktikaf 10 hari tu semuanya keluar terus, sebab petugas Masjidil Haram baru datang kemas. Maknanya sepanjang Ramadan tu dia tak kemas langsung pun, dia nak bagi orang stay dalam masjid. Kalau selain Ramadan, setiap hari petugas akan datang kemas di tempat-tempat setiap level iktikaf ni. Tapi time Ramadan je yang dia tak kemas langsung, sebab dia bagi semua orang stay. Lepas subuh pun boleh baring, tidur dan sebagainya. Malam semua pakai berjaga sampai subuh. Perkara yang sama yang Nabi SAW buat, yang hari ni kita cuba ikutlah 10 hari yang terakhir, kita jangan keluar masjid kalau boleh lah. Rasulullah duduk dalam masjid. Konteks yang kedua hadis ni adalah nak bagi tahu bukan sekadar Nabi sikat rambut, nak bagi tahu satu hari Nabi duduk dalam masjid, Nabi tetap merapikan rambut, Nabi tetap jaga penampilan Nabi walaupun 10 hari duduk masjid, tuan-tuan. Boleh bayanglah duduk hari 10 hari dalam masjid ni, maknanya pengurusan diri itu taklah sekemas mana. Okey, ala kadar je lah. Tapi Nabi tetap cuba jaga penampilan Nabi dengan sikat rambut. Dan ketika itu Nabi minta Sayyidatina Aisyah untuk tolong sikat Nabi. Jadi Nabi pun pergi dekat tepi tabir tu, Nabi kata, wahai Aisyah, tolong sikat rambut aku. Jadi Aisyah pun jawab kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ni sedang haid. Ini yang konteks yang kedua ni, sebab Aisyah kata aku sedang sikat, aku pernah sikat rambut Nabi dan kadang aku sedang period. Sebab benda ni berlaku masa Nabi sedang beriktikaf. Yang kita tahu, orang perempuan kalau period dia tak boleh masuk masjid, tak boleh stay, tak boleh iktikaf dalam masjid. Jadi bila Nabi minta, wahai Aisyah, tolong sikat rambut aku, Aisyah jawab, ya Rasulullah, aku sedang haid, macam mana aku nak sikat rambut engkau? Nabi jawab apa? Haid itu bukan pada tanganmu. Jadi Aisyah pun hulurkan tangan daripada celah langsir itu, Aisyah pun tolong sikat rambut. Nabi dalam masjid, Aisyah dalam rumah. Tu nak bagi tahu bahawa konteks yang kedua, orang period ni, dia period pada kemaluan dia, mana tubuh badan yang tak boleh masuk masjid. Kalau nak masuk pun sekadar melalui saja, tak boleh stay. Jadi kalau sekadar lalu tangan atau masuk tu cepat-cepat keluar dan sebagainya, tak ada masalah. Stay tu tak boleh. Itu konteks yang kedua lah. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau nak tambah ada konteks yang ketiga tentang hubungan intim Rasulullah dengan isterinya. Hubungan intim Nabi lah. Tuan-tuan cuba ingat bila kali terakhir tuan-tuan tolong sikat rambut isteri, bila kali terakhir isteri tolong sikat rambut tuan-tuan. Daripada start kahwin sampai sekarang, cuba fikir-fikirlah bila last. Ketip kuku mungkin tak berani kot, sebab kita pernah juga dulu, isteri tolong ketip kita, kita tolong ketip dia, tapi tak berani sebab pernah terketip daging. Jadi tak berani nak buat.
Tak apalah, ketik kuku aku buat sendiri. Tapi bab-bab tolong sikat ni, ini hubungan, hubungan. Sebab nafkah ni dia bukan sekadar zahir, nafkah zahir apa makan, minum, tempat tinggal. Dia nafkah batin pula, bukan sekadar hubungan seksual. Hubungan ni yang dipanggil sosial ni, tolong sikat rambut, bergurau senda, benda-benda ni. Ni juga dikira sebagai nafkah batin. Bagaimana kita menjaga perasaan pasangan juga dikira sebagai nafkah batin, menggembirakan dan sebagainya. Jangan sampai menyusahkan. Kalau isteri tak suka menyikat rambut suami dia, kita nak ikut sunnah Nabi tapi menyebabkan isteri rasa tak selesa, jangan buat. Buat apa yang dia suka, suruh apa yang dia suka. So itu dipanggil nafkah batin. Sebagaimana hadis yang sebelum ni kita pernah bincang pasal rambut Nabi. Aisyah pernah mandi dengan Rasulullah dalam satu bekas. Kita pernah bincang gitu. Yang bukan sekadar tolong sikat rambut, pernah mandi sama-sama. Ini menunjukkan ni nafkah batin. Bukan semata-mata hubungan seksual, tapi hubungan pasangan suami isteri yang menggembirakan pasangan. Hadis yang seterusnya daripada Anas bin Malik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sih wa tasrih lihyatihi wa yukthiru al-qina hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Kita masih lagi dalam tajuk cara Rasulullah merapikan rambut. Kata Anas bin Malik, Rasulullah selalu pakai minyak yang banyak di rambutnya. Yakthiru dahna ra'sih. Kalau sebut minyak rambut, minyak zaitun lah. Sebab ada nanti kita akan jumpa tajuk yang lain tentang Nabi pernah menyuruh kita menggunakan minyak zaitun ni. Bukan sekadar makan buahnya, minyak itu Nabi suruh. Alaikum bizait ataupun wadahinu biha fa innaha min syajaratin mubarakah. Nabi kata gunakan minyak zaitun sebab dia itu datang daripada pokok yang diberkati. Sebab apa pokok yang diberkati? Satunya zaitun ini memang ada dalam syurga. Yang keduanya dia banyak tumbuh di tanah yang diberkati, bumi Syam, Palestin khususnya. Alladzi barakna haulah. Jadi kalau bumi Syam banyak pokok zaitun. Rasulullah selalu pakai minyak yang banyak di rambutnya, iaitu minyak zaitun, bukan minyak keling, bukan minyak kelapa, bukan tenco, bukan bel cream lah. Tapi salah ke kalau saya nak guna minyak lain selain daripada minyak zaitun? Jawapannya tak salah, selagi mana dapat dia punya hasil daripada perkara tersebut, iaitu rambut dapat dirapikan. Sebab tujuan pakai minyak tu untuk merapikan rambut. Tapi kalau pakai minyak zaitun, dia lebih bagus sebab khasiat yang daripada minyak zaitun tu, especially yang 100% pure lah, jangan campur-campur pula. Ambil yang minyak zaitun yang 100% olive oil tu, sebab dia bagus untuk kulit kepala, bagus untuk rambut dan seumpamanya. Kalau minyak yang lain tu kita faham lah, dia campuran itu, campuran ini, bahan kimia itu, kimia ini, walaupun bagus, katanya bagus untuk itu, untuk ini, macam-macam, tapi dia tak sama dengan benda yang asli. Yang kedua, kata Anas bin Malik, tasrih lihyatih, Nabi suka merapikan janggut. Jadi kalau janggut Nabi tu tebal, panjang, sehingga ulama sebut kalau digenggam janggut tu keluar balance. Tu sifat janggut Nabi. So yang dekat saya ni bukanlah, walaupun ada sikit ni, sebab memang baka kita jenis bukan baka Arab. Kalau cukur ni saya rasa tobat sampai kiamat tak ada dah kot, saya rasa. Jadi tak ada. Tapi siapa yang ada baka Arab sikit, baka-baka India, Pakistan ke Bengali, yang ada banyak janggut ni, kalau genggam ada balance tu, itu sifat janggut Rasulullah. Jadi bila janggut tebal ini, jangan biar terabur bersepah tu. Nabi tetap merapikan lihyatih, tasrih lihyah, merapikan janggut. Macam mana cara merapikan janggut? Sikat juga, sikat juga, dan minyakkan juga janggut. Wa yuksirul qina, dan Nabi suka yuksiru ni, Nabi suka memperbanyakkan tutup kepala. Dalam arti kata, ada ketikanya Nabi pernah buka kepala, tapi Nabi lebih banyak tutup kepala berbanding buka. Tu yuksul qina. Qina ni pakai penutup kepala lah. Sama ada kain tutup terus, mana style macam Oman, orang Oman, orang mana tu, jadi tak pakai apa-apa ni, tahu-tahu kain dia lipat terus, mana tutup tu kepala. Kopiah ke, apa saja benda yang bersifat menutup kepala. Kalau kita tradisi orang Melayu kita, tengok dia sampai sekarang masih dikekang tradisi tu. Orang Kelantan, orang Terengganu, dia mesti ada penutup kepala kain tu. Saya lupa apa nama kain tu, kain perca tu. Dia memang dijual kat pasar murah je, tak sampai RM10. Memang tujuannya untuk tutup kepala.
Jadi yang lebih sempurnanya Nabi akan tutup kepala dengan serban lah. Sama ada serban yang ada kopiah dan baru diletakkan kain yang dililit, ataupun tanpa kopiah tapi ada kain yang dililit. Yang penting Nabi lebih banyak tutup kepala berbanding buka. Dan kata Anas bin Malik, hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat, sehingga kan pakaian Nabi kelihatan seperti pakaian penjual minyak. Jadi Nabi ni bila dia merapikan rambut pakai minyak zaitun banyak, okey, eloklah rambut Nabi tu. Jadi kalau tutup pula kepala dengan al-kina', dengan kain yang menutup kepala, kain tu akan penuh dengan minyak. Maknanya sahabat, mungkin nanti akan jumpa hadis yang sahabat jumpa kain, tengok ada minyak, ni mesti kain Nabi. Orang sampai boleh cam macam tu sekali sebab Nabi suka banyak berminyak pada rambutnya. Okey, selesai yang itulah. Semaknanya hadis ini jelas Nabi merapikan rambut bukan sekadar dengan sikat, mengusir hadis yang pertama daripada Sayyidatina Aisyah, tapi merapikan rambut juga dengan minyak. Mana pakai minyak, sikat pula. Hadis yang seterusnya daripada Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjula wa fi ti'alihi idza ta'ala. Makin lama makin detail hadis ni. Daripada Sayyidatina Aisyah bagi tahu Rasulullah suka mendahulukan anggota yang kanan semasa bersuci. Maknanya time ambil wuduk, time mandi wajib, Rasulullah akan dahulukan sebelah kanan dulu. Walaupun tak salah, hukumnya tetap sah juga wuduk start kiri dulu, tapi makruh hukumnya. Tapi wuduk tetap suci, tetap sah. Tapi sunnahnya dahulukan kanan. Kata Aisyah, Nabi suka mendahulukan kanan ketika tatahuri iza tatahara, ketika Nabi bersuci Nabi akan dahulukan kanan. Wa fit tarajjuli iza tarajjula, ketika Nabi merapikan rambut atau menyisir rambut Nabi akan start kanan dulu. Dah kita biasa je tak kisah kiri ke mana, terpulang teringat hadis ni start kanan. Dan setengah ulama sebut tarajul ni apa saja berkaitan dengan rambut, sikat, minyak, potong, apa saja kaitan dengan kepala rambut ni Nabi suka start kanan. Suka potong rambut pun kanan. Kalau kita pergi barber shop tu, orang tu ambil mesin nak start belah kiri, kita request, bang start belah kanan boleh tak bang? Sajalah nak ikut sunnah Nabi, bagi macam tu sikit. Jangan poyo sangat. Apa ni lawan sunnah? Sunnah kanan dulu, jangan macam tu, marah mamat barber tu kan. Kita bagi ayat-ayat manis. Saya rasa start kanan lah best sikit lah kalau start kanan ni. Sebab Nabi pun kalau buat rambut ni Nabi suka belah kanan. Mana tahu benda sempoi yang kita cakap macam tu, orang tu ingat sampai ke mati. Siapa-siapa customer datang lepas tu dia start belah kanan dulu sebab dia ingat kita punya cerita tadi. Dapat pahala, senang-senang kita dapat pahala suruh orang buat sunnah kan. Tapi tak payah sound direct sangat dekat orang lah, cakap elok-elok manis-manis, cakap lembut-lembut. So Nabi SAW ketika menyisir rambut, ketika sikat rambut, ketika potong rambut, apa-apa yang buat pengurusan rambut Nabi akan start sebelah kanan. Kata Sayyidatina Aisyah, wa fit tarajjulihi iza tarajjala. Kemudian wa fit ti'alihi iza ta'ala, kata Sayyidatina Aisyah, Nabi akan start belah kanan, Nabi akan mendahulukan anggota kanan ketika memakai kasut. Ketika membuka kasut Nabi akan start kiri dulu. Ketika pakai Nabi akan start kanan dulu. Maknanya kita keluar masjid, walaupun kaki keluar masjid tu kaki kiri, okey, tapi bukan kaki kiri keluar tu terus sauk selipar kiri. Tu beza dah. Langkah kaki kiri tapi pakai kasut, pakai selipar kaki kanan. Pandai-pandailah tuan-tuan setting, pandai-pandailah, jangan sampai terpelecok depan tu sudah. Yang penting kita alert dengan hadis ni, walaupun nampak basic, tapi kadang-kadang orang abaikan benda-benda yang asas ni. Baik, yang seterusnya daripada Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal ni kalau tak silap sahabat yang pernah terlibat dalam Bai'atul Ridwan, perjanjian Nabi dengan para sahabat, ketika mana mereka disekat untuk masuk, kalau tak silap saya, bila mana Nabi dan para sahabat nak masuk Mekah, nak buat haji, dilarang, maka berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Bila berlaku perjanjian Hudaibiyah, tiba-tiba mereka dengar pula Sayyidina Uthman dibunuh. Sayyidina Uthman jadi Nabi punya, orang kata apa, ahli politik yang pergi untuk menstabilkan keadaan supaya orang Mekah taklah teruk sangat.
Jadi bila Nabi hantar Sayyidina Osman pergi masuk Mekah, dengar berita orang bunuh pula Sayyidina Osman. Jadi para sahabat mereka berhimpun, mereka buat perjanjian Bai'atul Ridwan, kalau tak silap saja. So Abdullah bin Mughaffal ni sahabat yang pernah terlibat dengan Bai'atul Ridwan. Kata Abdullah bin Mughaffal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarajjuli idza ghibban. Nabi ni yang kita tahu suka sikat rambut, suka merapikan rambut. Tapi Abdullah bin Mughaffal bagi tahu, naha Rasulullah, Nabi melarang kami merapikan rambut kecuali sesekali saja. Nabi kan suka merapikan rambut, tiba-tiba ni Nabi larang pula. Maksudnya apa? Jangan lebih-lebih sangat. Ada orang dia lebih-lebih merapikan rambut ni. Maknanya kalau pergi potong rambut pun tak main potong rambut yang RM6, RM8 tu tak ada. Dia mesti pergi yang jenis hipster punya kedai tu, sampai RM30 sekali potong. Ni kat section 6 banyak ni kan kedai-kedai hipster ni. Kadang-kadang kita tengok budak-budak motor je pergi. Budak muda je pergi, dia nak style hipster tu. Style apa gitu tak tahu, slope tak slope, sekali potong dekat 30 lebih. Kan? Tak ada masalah yang tu, tak ada masalah. Tapi yang masalahnya kalau dengan sebab buat benda-benda ni semua menafikan benda lain. Menyebabkan benda yang lebih penting tak selesai. Itu masalah. Tak ada masalah nak pergi barbershop yang mahal tu. Jadi Nabi tak bagi kita merapikan rambut berlebih-lebih sangat. Sampai duduk depan cermin tu kami lama, sikat macam ni tak jadi, tukar ambil minyak ni, sambung spray tu ini, sikat lagi, sikat bawa sikit setengah jam sikat. Nabi tak bagi macam tu, sebab benda tu merugikan masa. Jadi apa yang Nabi buat? Supaya kita tak banyak masa menguruskan rambut, maka lepas sikat, lepas minyak, sikat, lepas tu tutup dengan penutup kepala, supaya rambut tu tak mudah terbang, tak mudah rosak. Itu fungsi tutup kepala tu. Sebab tu bila kita dah lama tutup kepala ni, buka kepala tu, rambut tu rapi elok. Maka kita telah jimatkan masa, dan masa tu boleh digunakan pada banyak benda lain. Jadi ada orang memang dia habitnya macam tu, masuk tandas lama, mandi ke buang air ke apa semua lama. Okey, lepas tu bersolek lama. Ada setengah, kalau istilah orang lelaki ni dia panggil metrosexual. Metrosexual ni bukannya bab nafsu seks ni. Metrosexual ni dia semua kaitan dengan pengurusan diri dan high punya, orang kata apa, semualah. Minyak wangi tak main, minyak atar ni tak main. Mesti minyak yang ribu-ribu punya harga. Kalau pakai tali pinggang tak ada yang setakat jerut-jerut ni, tak ada tali pinggang, semua mesti brand bagus punya. Baju mesti ada logo binatang, logo biasa tak nak. Semualah dia panggil metrosexual. Cuci muka tak ada, cuci dengan air biasa tak, mesti ada pencuci mukanya, ada toner, ada itu ini semua. Salah ke ustaz nak jadi metrosexual? Tak salah. Yang salahnya kalau membazir, salah kalau menafikan hak-hak yang lain. Okey, kalau ada isteri nafkah terabai, anak sekolah berkira, itu ini berkira, sedekah pun tak apa tak, tapi bab diri sendiri banyak habis duit kepada arah tu, itu jadi salah. Tapi kalau bab lain, nafkah tak terabai, apa semua hutang piutang semua settle, dia nak metrosexual, tak ada masalah. Nak pergi facial, nak pergi itu ini, tak ada masalah. Jadi ada orang ni dia jenis metrosexual ni, ialah lama sekarang sikat pun ada macam jenis. Bukan macam kita satu sikat yang dah berlubang-lubang, sikat tak ada. Dia mesti semua yang sikat pun tak main sikat murah, mesti sikat mahal. Kan ada kan sikat yang mahal tu, sikat pun dekat RM100 tu kan. Kita pun pening kepala kan. Sikat beratus-ringgit harga. Dahsyat. Macam tuan-tuan pergi kedai gunting rambut yang mahal lah, dia punya apa, bulu-bulu semua tu kan. Semua yang branded tu. Syok lah kita sekali dapat treatment tu, nak santai-santai boleh lah, sekala je pada dia boleh lah. Boleh try pergi kedai barber yang mahal tu, tengok treatment dia macam mana. Syok lah, dia tak sama lah kedai RM8 tu kan, guna tempat bedak tu habis muka kita jahanam muka. Tapi ini memang dia jaga kualiti mesin dia semua, okey lah, sekala boleh lah. Nabi kata apa? Kata Abdullah bin Mughaffal, Nabi larang seseorang itu apabila nak merapikan rambut, dia buat itu dengan bersungguh-sungguh, kerap sangat, sikit sekat rambut, sikit itu, lama sangat depan cermin, maka Nabi larang. Walaupun Nabi orang yang paling suka merapikan rambut. Hadis yang terakhir dalam bab merapikan rambut, iaitu seorang sahabat Nabi bersumberkan daripada Humaid bin Abdul Rahman,
Dan tidak disebut nama siapa sahabat tu yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjula ghiban. Rasulullah akan menyisir rambutnya sesekali sahaja. Wallahu a'lam. Bab yang seterusnya. Kesimpulan tuan-tuan ya, kesimpulan. Orang yang rambut pendek dia tak ada isu lah bab sikat rambut. Okey, tapi orang yang rambutnya panjang kena sikat. Jadi kena ingatlah. Kadang-kadang kita ni ialah maklumlah bila dah berusia, kadang-kadang kita dah malas dah benda semua, kita pun dah ada isteri, dah ada anak, tak ada apa dah ustaz. Tak adalah nak smart-smart sangat. Tak, dia bukan isu tak nak smart-smart, kita kena smart. Sebab tu Nabi smart. Jadi Nabi ajar kita kena smart. Jadi siapa yang dah lama tak pegang sikat, kena pegang sikat daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, pegang sikat sebelum keluar, sikat rambut tu. Ikutlah sikat bulat ke sikat panjang ke, ikut, yang penting sikat rambut dan start belah kanan. Dan jangan lama-lama sangat dan janganlah kerap sangat. Itu sahaja. Kalau boleh botak tak payahlah. Okey, hadis yang lain tentang bab yang seterusnya, bab yang kelima, majaa fi syaibi Rasulullah, cerita pasal uban Rasulullah. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik. Qatadah ni sahabat juga, dia tanya pada sahabat. Maksudnya apa? Ada sahabat yang lebih rapat dengan Nabi. Anas bin Malik lebih rapatlah berbanding sahabat lain, sebab dia pernah duduk rumah Nabi 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah. Jadi ada sahabat yang kenal Nabi, rapat dengan Nabi, tapi bab-bab personal ni, bab-bab privasi Nabi tak tahu. Jadi kena tanya sahabat yang tahu bab privasi. Siapa orang yang duduk dalam rumah Nabi? Jadi bila Qatadah bertanya kepada Anas, Anas jawab apa? Qatadah tanya, hal khadaba Rasulullah? Nabi ini ada uban ke? Qala lam yablugh dhalik. Hal khadaba Rasulullah? Khadab ni maksudnya, adakah Nabi ni mewarnakan rambut? Khadab ni maksudnya mewarnakan. Anas jawab, Nabi tak pernah buat. Meskipun sudah ada beberapa helai uban di kedua-dua pelipisnya. Mana tepi saiber tu dah nampak ada putih-putih sikit. Walakin Abu Bakr khadaba bil hinna wal katam. Namun Abu Bakar pernah mewarnakan rambut dengan inai dan juga al-katam. Okey. Kita tengok hadis yang pertama ni, Anas kata Nabi tak pernah inai. Habis tu selama ni kita dengar hadis Nabi inaikan rambut tu, itu nanti. Itu tajuk lain. Bermaksud konteksnya adalah soalan ini ditanya ketika ketika uban belum banyak pada rambut Rasulullah. Baru ada sikit-sikit dekat tepi pelipis sahaja. Maka sebab tu Nabi tak perlu nak inai. Tapi kita akan jumpa nanti hadis lain yang Nabi menginaikan rambut ketika uban dah ada dekat kepala Rasulullah. Hadis yang lain daripada Anas bin Malik, ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Anas bin Malik dia detailkan hadis dalam cerita yang lain. Ada sahabat tanya, maka Anas bagi tahu, aku pernah tengok, aku pernah jumpa, aku menemukan hanya 14 helai uban yang ada pada rambut dan janggut Nabi. Mana campur antara kepala dengan janggut, aku jumpa 14 helai. Sampai macam tu sekali detailnya Anas kira pasal Rasulullah. Okey, sampai tahu. Ialah tuan-tuan, siapa lagi manusia teragung. Kalau public figure, artis-artis kita boleh tahu berapa tak lalat dia apa semua, maka ini Rasulullah. Jadi Anas bin Malik boleh tahu berapa helai uban Nabi, itu bukan benda pelik tak? Sebab ini manusia yang teragung. 14 helai. Hadis yang lain daripada Jabir bin Samurah, kana idza dahna ra'sah lam yura minhu syai'un wa idza lam yadhun ru'ya minhu syai'un. Kata Jabir bin Samurah, Rasulullah ni dia banyak pakai minyak dekat kepala, minyak zaitun tadi. Bila Nabi time pakai minyak dekat kepala, maka tak nampak uban. Tapi apabila Nabi tak pakai minyak di rambut, maka terlihatlah sedikit uban. Itu penting minyak zaitun tu. Dan satu benda yang kita boleh belajar, minyak zaitun ni dia akan menjaga rambut. Jadi Nabi tak beruban banyak. Antaranya sebab minyak zaitun yang menjaga, yang menyuburkan rambut Nabi dan mengekalkan eloknya zat pada rambut Nabi tadi tu. Apatah lagi bila mana dah diminyakkan, disikat pula, maka terlindunglah uban-uban itu dengan rambut yang hitam.
Hadis yang lain daripada Abdullah bin Umar, innama kana syaibun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Daripada Ibnu Umar pula bagi tahu uban Rasulullah hanya lebih kurang 20 helai. Mana lebih kurang 14 helai riwayat Anas bin Malik, riwayat Abdullah bin Umar 20 helai lebih kurang. Banyak tuan kalau 20 helai. Tak banyak jawapannya. Tak banyak. Maknanya kalau tengok daripada jauh tak nampak. Dekat-dekat datang belik baru nampak. Itu ciri uban Rasulullah. Ibnu Abbas meriwayatkan, yang tadi Ibnu Umar, ini Ibnu Abbas pula. Abdullah bin Umar anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, anak kepada sahabat Nabi. Ibnu Abbas anak kepada pakcik Nabi. Jadi sepupu Nabi lah Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Dan dia antara sahabat yang beriman daripada kecil. Sebab pakciknya Abbas ni masa tu Nabi dah jadi Nabi dah. Apa-apa sahaja kalau nampak Nabi nak pergi berdakwah ke apa ke, Abbas atau pakcik Nabi dia akan suruh bawa. Ni, ya Rasulullah ni, bawa lah sepupu kau ni. Sepupu Nabi tu masa kecil lagi, Abdullah tu kecil lagi. Nah, bawa dia. Sebab tu Abdullah bin Abbas ni, dia ni orang yang alim, cerdik daripada kecil lagi. Dia orang yang cepat tangkap. Abdullah bin Abbas. Dan dia antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Abdullah bin Abbas. Dan dia orang yang menjadi rujukan fatwa selepas kewafatan Rasulullah SAW. Walaupun dia budak, lepas Nabi wafat dia jadi pemuda lah. Dia lahir masa Rasulullah dah jadi Nabi. Jadi masa dia kecil, sehingga ada sahabat-sahabat lain, sahabat-sahabat yang besar-besar ni, kalau Nabi pergi pada meeting-meeting yang penting, tiba Nabi bawa budak kecil, maka sahabat akan petikai, kenapa bawa budak ni? Nabi kata dia bukan sembarangan budak. Jadi bila mana ada banyak urusan-urusan keagamaan pada masa tu, mampu dijawab oleh Abdullah bin Abbas, barulah sahabat respect Abdullah bin Abbas. Tuan lepas tu penting bawa budak kecil ke masjid. Jangan larang, jangan marah tuan. Jangan marah. Sebab tuan-tuan masa kecil pun teruk lagi daripada tu. Jadi biar daripada kecil dapat exposure, dapat pendedahan tentang agama ni, insya-Allah dia akan cepat matured. Tambah pula kalau duduk dalam majlis ilmu pula, dia akan cepat tangkap, cepat dapat. Ibnu Abbas dia kata apa? Satu hari Abu Bakar tegur Rasulullah. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah qad shibta. Ya Rasulullah, kamu dah beruban. Rasulullah dah beruban nampak. Maka jawab Rasulullah, syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idza syamsu kuwirat. Bila Abu Bakar tegur Rasulullah, nampak dah makin banyak uban ni. Maka Nabi jawab apa? Uban aku ini disebabkan oleh surah Hud, surah Waqi'ah, surah Mursalat, surah An-Naba, surah At-Takwir. Ni semua cerita pasal kiamat. Jadi takutnya Nabi dengan surah ni bila baca sampai beruban. Tahu nak bagi tahunya stres. Maknanya bila baca tu tekanan yang memuncak disebabkan cerita pasal hari kiamat, takutnya Rasulullah sehingga boleh beruban rambut. Abu Juhaifah meriwayatkan daripada para sahabat yang lain, ya Rasulullah qad shibta qala syayyabatni hudun wa akhawatuha. Hadis lebih kurang sama. Bila mana Rasulullah ditegur yang Rasulullah sudah beruban, maka Nabi jawab, aku beruban disebabkan surah Hud dan surah-surah yang sama jenis dengannya, surah-surah yang ada kaitan dengan hari kiamat. Jadi tuan-tuan semua beruban, saya nampak ni lebih kurang tu lah saya rasa. Bukan sebab utang, bukan sebab stres, bukan sebab kena marah bini. Bukan saya pun banyak uban kan. Mungkin baka jugalah. Sebab ayah saya memang banyak uban, putih semua rambut dia. Saya baru 40-an pun dah banyak juga uban ni. Ingat duduk Mekah lama, baru tu tahallul, berapa kali tahallul dah. Ingat ke tumbuh hitam? Tak juga, tumbuh putih terus. Tak apalah nak buat macam mana. Ingat matilah sekurang-kurangnya. Tak lama dah tu. Hadis daripada Abu Rimsah At-Taimi. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnu li. Qala fa urituhu fa qultu lamma ra'aitu hadha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawban akhdaran wa lahu sya'run qad alahu syadhaib wa shaybuhu ahmar. Abu Rimsah At-Taimi
Ada sahabat sebut panggil dia Rifa'ah, ada yang sahabat panggil dia Khayyab, nama-nama lain bagi Abu Rimsah. Aku pernah pergi jumpa Nabi bersama dengan seorang anakku, dan aku kenalkan, ini Rasulullah. Wahai anakku, ini Rasulullah, ini Nabi Allah, ucapkan salam dan selawat ke atas Nabi. Ketika itu kata Abu Rimsah, baginda memakai pakaian berwarna hijau, rambutnya sudah beruban dan ubannya berwarna merah. Kenapa? Kerana Nabi menginaikan uban Nabi. Hadis yang lain daripada Simak bin Harb, akana fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun. Simak pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah, Rasulullah ni dekat kepala ada uban ke? Maka jawab Jabir, qala lam yakun fi ra'si Rasulillah syaibun illa sya'aratun min mafriqi ra'sihi idza dahna wa arahunna ad-duhun. Di kepala Rasulullah tak ada uban kecuali beberapa helai di belahan rambut yang tertutup dengan minyak apabila Nabi pakai minyak. Tak nampak sangat beruban, tapi kalau tengok betul-betul nampak macam itulah. Sebab Nabi ni banyak pakai minyak, banyak merapikan rambut kat kepala, maka tak nampak sangat. Itu kata Jabir bin Samurah. Sebab tu raga. Okey. Kita berhenti teruslah. Saya baca 2-3 hadis lagi, tajuk yang ke-6 sebelum kita berhenti azan dan kita berhenti terus, tentang khidab, tentang inai ataupun semir rambut Rasulullah. Daripada Abu Rimsah, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ibnuka hadza qultu na'am ashhadu bihi qala la yajni alayka wa la tajni alayhi qala wa ra'aitu syaibu ahmar. Ni hadis lebih kurang tadilah. Bila benar Abu Rimsah jumpa Nabi, nampak rambut Nabi merah sebab Nabi menginaikan rambut yang beruban. Hadis Utsman bin Mauhub, suila Abu Hurairah hal khataba Rasulullah, bila mana ditanya kepada Abu Hurairah, Nabi ni beruban, Nabi pakai inai ke? Jawabnya na'am. Abu Hurairah jawab, ya, Nabi pakai inai. Hadis yang kedua terakhir daripada Al-Jahzamah, Ayyad bin Laqitah, bersumberkan daripada Jahzamah, ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad igtasala wa bi ra'sihi rad'un min hanna radghun syakka fi hadha syekh. Aku melihat Rasul, kata Al-Jahzamah, aku tengok Nabi keluar rumah, Nabi baru lepas tengah nak lap rambut. Nabi tengah mengeringkan rambutnya lepas mandi, dan di kepalanya aku nampak bekas daun inai. Maknanya bila inai zaman dulu bukan macam sekarang, masih guna daun lagi. Jadi bila Nabi dah lap tu masih nampak lagi daun-daun tu. Kesan-kesan Nabi baru lepas berinai, bekas celuk rambut dengan inai. Hadis yang terakhir daripada Anas bin Malik, ra'aitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhdubun, aku melihat rambut Rasulullah itu diwarnakan dengan inai. Wallahu a'lam. Saya berhenti kat situ dulu tuan-tuan. Nanti ingatkan saya, kuliah yang akan datang kita akan cerita sifat inai Rasulullah, walaupun tak ada dalam tajuk ni perincian atau hukum hakam berkaitan dengan inai. Boleh tak warna hitam, boleh tak warna lain, nak buat warna hijau ke apa ke, macam orang lain ke apa ke, tu kita bincang nanti insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Kesimpulan tuan-tuan, bila cerita pasal rambut, pasal inai, pasal uban ni, Rasulullah pentingkan pengurusan diri. Rasulullah tak sesekali selekeh. Rasulullah akan urus diri Nabi biar nampak kemas. Walaupun rambut dah berubah, Nabi akan tutup dengan minyak zaitun. Walaupun berubah, Nabi akan sikat elok-elok. Nabi akan pakai penutup kepala, nak tunjuk kekemasan. Walaupun kita orang masjid, kita ahli ibadat, pentingkan kekemasan pada pengurusan diri, pada pakaian, pada wangian dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Tajuk yang seterusnya kita akan sambung nanti, celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.